Adalah latihan lukisan isometri pada muka surat 81. Kita tengok soalan nombor 7. Rajak 6 menunjukkan 3 pandangan ortografik bagi sebuah bongkah. Okey, kita tengok ada 3 pandangan ortografik bagi sebuah bongkah. Macam biasa, ini adalah pandangan atas. Ini adalah pandangan hadapan. Dan ini adalah pandangan sisi. Sisi sebelah mana? Sisi sebelah kanan. Okey. Lukis mengikut skala saiz penuh pandangan isometri bagi bongkah itu mengikut arah anak panah yang ditunjukkan. Okey, dekat sini kita ada anak panah. Kena tengok mana anak panah ni adalah mengikut arah pandangan mata kita. Jadi mata kita akan tengok arah panah ni. Contohnya pada pandangan atas, mata kita tengok dekat sini. Jadi ini adalah sisi sebelah kiri kita, tangan kiri. Nampak ni kiri. Dan ini anak panah tunjuk kat sini, ini adalah sisi sebelah kanan. Jadi ini kiri, ini kanan. Okey, ini sangat penting dalam lukisan isometri. Kalau salah kiri dan kanan, memang bermasalah nanti. Saiz petak grid ialah 10mm x 10mm. Okey, setiap petak grid ni mempunyai saiznya 10mm darab 10mm. Butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan. Okey, saya akan tunjukkan langkah pertama macam mana nak melukis lukisan isometri. Okey, untuk soalan ini, objeknya adalah objek yang berbentuk biasa. Jadi, kita akan menggunakan kaedah kotak. Ingat, lukisan isometri hanya menggunakan set square 30 darjah dan 90 darjah sahaja. Tidak ada set square yang lain. Okey, langkah pertama, kita bina paksi surutnya, sata surutnya. First, sebelah kanan, 30 darjah. Kemudian, pada sebelah kiri, bebas. Okey, janji dia bersilang, 30 darjah. Dan kemudian kita bina garisan tegaknya yang berkena pada persilangan itu tadi dekat sini. Okey, 30 darjah, 30 darjah dan 90 darjah. Okey, next kita tengok pandangan hadapan. Ingat pandangan hadapan berada pada sisi sebelah kiri. Jadi kita utamakan kiri. Ini adalah sisi kiri. Ini pandangan sisi berada di sebelah kanan. Jadi ini akan ada jadi kanan dan atas akan berada di sebelah atas. Okey, kita tengok dahulu lebar pada pandangan hadapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi lebarnya 7. Jadi pada lebar sebelah kiri ini kita tanda 7. Start daripada 0 hingga 70. Itu adalah kita punya lebar. Tanda saja atas titik dan kemudian saya akan tarik garis tingginya. Okey. Kemudian kita tengok berapa kedalaman pada sebelah kanan. Sisinya. Tengok dalam. 1, 2, 3, 4, 5. 50. Jadi saya start daripada 0 hingga 5. 5 hingga ke 0. Ukur atas garisan itu. Dan itu adalah garisan 50 saya. Jadi saya akan tanda 50 dan terus bina tinggi. Jadi lebar dan dalam sudah pun saya tanda. Yang saya belum tanda adalah tinggi. Berapa tingginya? Tinggi kita boleh dapat daripada pandangan sisi ataupun pada pandangan hadapan. Jadi saya ambil pada pandangan hadapan. Tengok tingginya. Tinggi yang paling tinggi adalah 1, 2, 3, 4, 50. Jadi ukur 50 dari persilangan ini. Tanda 50 dan itu adalah ketinggiannya. Bila dah tanda tinggi. Ni tanda tinggi. Saya akan bina dia punya kotak yang dikehendaki. Tu pada sebelah dalam. Ini ukuran kelebarannya. Kemudian kita lengkapkan muka pada pandangan atas. 1. Dan persilangan ini kita akan dapat muka itu. Okey, cuba kamu tengok. Perasankan objek dekat sini. Bersihkan mana yang tak perlu. Okey. Dia sudah menjadi satu bongkah. Nampak tak bongkah ini? Okey, daripada bongkah ini yang kita namakan sebagai teknik kotak tadi. Dah dapat bongkah, baru kita mula melukis. Okey, yang pertama kita tengok pada pandangan hadapan. Ada berapa muka yang kita boleh dapat pada pandangan hadapan? Pandangan hadapan ini kita akan lukis pada muka sebelah sini. Ini pandangan hadapannya. Hanya ada satu muka. Bermaksud kalau satu muka, maksud muka itulah yang akan letak paling hadapan. Jadi kita akan ambil muka ini, kita akan lukis pada hadapan. Okey, dengan ukuran yang ditetapkan. Okey, pada bahagian tapak ini memang kita dah ukur. Betul, ukurannya adalah 7 tadi. Tingginya 5, sudah. Yang ini belum kita ukur, 3. Jadi kita ukur 30. Daripada 3 sampai sini 10. Saya tanda dah 10. Kemudian bina 90 darjah.
Kemudian pada sisi sebelah sini ni 20. Jadi saya ukur sahaja 20. Tanda 20 dan dia bersilang ke sana. Ingat itu adalah garisan isometri. Jadi garisan isometri mesti dibina 30 darjah. Okey, jadi dapat tak bentuk L ni? Kita dah dapat bentuk L, jadi kita hitamkan objek tersebut. Itu adalah muka pada pandangan hadapan yang paling hadapan sekali. Okey, dia berada paling hadapan. Yang mana paling depan itu yang kita keluarkan terlebih dahulu. Okey. Satu muka sahaja pada pandangan hadapan bermaksud satu muka itulah yang paling depan sekali. Okey, selesai lukisan pada pandangan hadapan. Next, saya nak pergi pandangan sisi. Cuba kita tengok pandangan sisi ini. Ada dua muka. Di antara dua muka ini, muka mana yang terletak pada muka sisi yang paling sisi? Okey, kalau kita nak tengok, muka sisi ni kalau kita terbalikkan, kita dapati muka yang bawah ini adalah mewakili ini. Dan muka yang atas ini mewakili ini. Jadi, muka yang berada paling sisi adalah muka yang berada di paling bawah ini. Okey, kedalamannya 5 kita ukur. 2 pun kita boleh dapat daripada sini dan kita akan lengkapkan muka yang paling bawah ini. Okey, jadi kita lengkapkan sahaja muka paling sisi. Ingat, muka sisi ada 2 muka, tetapi yang paling sisi adalah yang paling bawah. Untuk soalan inilah, muka ini yang paling bawah. Jadi kita lengkapkan itu, gunakan 30 darjah. Dan untuk yang garisan tegak, 90 darjah. Okey, selesai itu, muka sisi. Next, kita bergerak kepada muka pada pandangan atas. Juga sama, ada 2 muka. 1, 2. Muka mana yang letak paling atas? Okey, nak tengok kita bandingkan pada pandangan hadapan. Tengok muka ini. Ni adalah kawan dia ni. Jadi, muka ini antara 2 muka ni. Muka 1 dengan muka 2. Muka yang pertama inilah akan letak paling atas. Muka ni letak di bawah. Jadi, ukurannya semua dah ada dekat sini. Yang perlu kita buat hanyalah menyambungkan saja. Tengok kedalaman ini adalah 50. Jadi itu ukuran 50, betul. Tandakan. Dan ini dia punya kelebarannya. Juga 50 beserta 30. Dan lengkapkan muka yang paling atas. Okey, sekarang kita dah lengkapkan pada pandangan hadapan, muka paling depan. Pada pandangan sisi, muka paling sisi. Dan pada pandangan atas, muka paling atas. Yang belum kita lengkapkan adalah muka-muka yang lain. Okey. Untuk soalan ini, saya suka untuk membuat muka paling pelan lah. Muka atas. Yang ini dah selesai. Yang kita belum selesai di sini. Tengok daripada atas. Muka pertama dah selesai. Muka kedua kat mana? Kita dapati muka 2 dekat sini. Macam mana nak buat? Okey, kita lengkapkan muka ini. Ini sambung dan ini kawannya. Okey, jadi muka itu pun dah lengkap. Kita hanya perlu lengkapkan muka tersebut. Ini adalah pada pandangan atas. Okey, 30 darjah jangan lupa. Dan lengkap pandangan atas 2 muka, 1, 2. Dan pada pandangan sisi, tengok muka 1 dah buat, muka kedua akan timbul dekat sini. Mana dia? Okey, kita hanya perlu sambungkan muka ini untuk melengkapkan pandangan sisi kita. Jadi ini adalah bongkah bagi lukisan isometri untuk soalan nombor 7. Okey, objeknya adalah berbentuk 3 dimensi. Kenapa 3 dimensi? Kita ada ukuran lebar, kita ada ukuran tinggi. Okey, ni semua ukuran tinggi, yang 90 darjah semua tinggi, dan kita ada ukuran dalam. 3 ukuran wujud pada satu lukisan. Itu adalah lukisan isometri. Okey, kita bergerak kepada soalan yang seterusnya, soalan nombor 8. Rajah 7 menunjukkan 3 pandangan ortografik bagi sebuah bongkah. Macam biasa ada 3 pandangan, pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Ini sisi sebelah kanan, jadi dia akan jadi sisi sebelah kanan lah. Lukis mengikut skala saiz penuh pandangan isometri bagi bongkah itu mengikut arah anak panah yang ditunjukkan. Anak panah yang sama. Tengok pandangan atas. Ini adalah sisi sebelah kiri nanti. Sebelah kiri begini. Dan ini adalah sisi sebelah kanan. Sebelah kanan di sebelah sana.
Saiz petak grid adalah 10 kali 10 mm. Saiz petak grid 10 kali 10. Butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan. Okey, objek ini bongkarnya adalah seperti biasa. Dan langkah yang pertama, saya ulang kembali. Kita akan bina huruf Y itu. Bina saja, ingat. Yang penting dia mesti berpaksi 30 darjah. Satu paksi sebelah kanan. Satu paksi surut sebelah kiri. 30 darjah. Dan terus kita bina garisan tingginya. Tinggal bersilang dan ini adalah 90 darjah. Yang seterusnya kita ukur pada pandangan hadapan. Ukur apa? Ukur dia punya kelebaran. Lebar maksimum dekat sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ukur 60. 60 daripada bucu ini 60 dan tanda. Ingat, ukuran sangat penting. Kalau salah mengukur, jawapan kita akan jadi salah. Okey, itu adalah 60. Terus tanda buat tinggi. Kemudian pada pandangan sisi sebelah kanan. Maksimum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kedalaman maksimumnya adalah 60. Jadi ukur 60. Dan tanda. Kemudian bina dia punya ketinggiannya. Yang seterusnya kita akan ukur tinggi maksimum. Tinggi maksimum. Tengok kat sini ni yang paling tinggi maksimum 1, 2, 3, 4, 50. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ukur 50. Maksimum 50. Okey, kemudian kita lengkapkan kotak bagi objek tersebut. Lengkapkan saja objek tersebut dengan kotak sebab kita menggunakan kaedah kotak. Mestilah bina kotak bagi objek yang kita nak bina. Bina kotak terlebih dahulu. Pada bahagian atas ni tidak perlulah kita ukur sebab kita dah dapat ukurannya daripada yang lain-lain. Kemudian bersihkan. Nampak garisan ni mengganggu. Jadi kita bersihkan lukisan tersebut. Okey, yang mana mengganggu lukisan yang kita nak bina, kita bersihkan dahulu. Okey, jadi sekarang kita dah dapat satu bongkah yang berbentuk macam ni. Ini adalah pada pandangan sisi kanan, sisi sebelah kiri iaitu pada pandangan hadapan. Ini sisi sebelah kanan, pandangan sisi. Dan ini adalah pandangan atas ataupun pelannya. Okey, kita tengok pada pandangan hadapan. Kali ini pada pandangan hadapan ada 1, 2, 3 muka. 1, 2, 3 muka. Muka yang mana letak paling hadapan. Okey, nak tengok muka hadapan, tengok kawan dia sebelah sisi. Tengok tingkat yang bawah sekali. Kawannya ini, bermaksud ni akan letak di bawah. Yang ini, oh dia muka condong. Jadi dia akan letak di atas. Dan yang ini muka atas sekali. Jadi antara tiga muka pada pandangan hadapan ni kita dapati muka yang paling bawah ini letak paling bawah. Paling depan sekali. Jadi kita akan selesaikan muka itu. Lebarnya dah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 60 kita dah ukur. Yang kita belum dapat adalah ketinggiannya. Ketinggian dekat sana yang kita dapat daripada ukuran dekat sini adalah 20. Jadi ukur 20, tanda. Dan terus gunakan 30 darjah untuk membina muka yang paling hadapan. Terus tekanlah pensil supaya jadi senang. Okey, itu adalah muka paling hadapan bagi objek tersebut. Kemudian bina 90 darjah dan 90 darjah. Okey, pada pandangan hadapan selesai muka paling hadapan. Ni muka yang paling hadapan. Kemudian kita boleh pilih nak buat sisi ataupun atas. Untuk soalan ni saya tengok pandangan sisi lebih mudah. Jadi saya buat sisi. Ada dua pandangan, ada dua muka. Muka pertama dan muka kedua. Muka antara dua ni yang mana letak paling sisi. Okey, untuk objek ni tadi kita dah buat ini pada muka paling hadapan, dia paling depan. Nampak tak kawan dia ni? Jadi muka itu akan letak paling sisi dekat sini. Yang ini akan letak sebelah dalam. Jadi jangan buat dulu. Ini yang kita buat. Tinggi pun dah dapat, kedalaman pun dah dapat, kesemuanya dah dapat. Jadi kita boleh terus bina. Tingginya ambil daripada pandangan hadapan tadi iaitu 20. Terus bina ketinggian. Dan dia punya tapak pada sebelah bawah. Okey, ini adalah muka yang paling sisi. Okey, next kita bergerak pada pandangan atas. Ada tiga muka pada pandangan atas. Muka pertama, muka kedua, muka tiga. 1, 2, 3. Muka mana yang letak paling atas? Cuba kita tengok pada pandangan sisi. Nampak tak muka yang dua ini? Muka dua ini adalah muka yang terletak paling atas. Mana jawapan dia? Ini. Nampak ini?
Jadi muka inilah yang terletak paling atas. Jadi kita akan lukis muka itu. Jadi muka tu kat mana? Ambil objek ni. Gerakkan dekat sini. Kita akan dapati 2 kali 2 tu ada dekat situ. Jadi kita buatlah 2 kali 2 tu. Muka itu di sebelah atas. Tu muka paling atas tandakan 2. Dan belah sini juga tandakan 20. Okey, lengkapkan dengan berapa darjah? 30 darjah. Okey, objek ni bersilang kat tengah-tengah, jadi saya tak tekan dulu pakai pensel. Saya buat rangka, kemudian dah confirm betul, baru kita tekan jawapannya. 30 darjah, 30 darjah, dan ini juga 30 darjah, dan 30 darjah. Okey, selesai muka paling atas. Yang seterusnya, kita akan buat muka-muka yang lain. Okey, jangan lupa lorek yang ini muka yang paling sisi, kita sudah selesaikan di sini. Okey, kita akan cuba buat muka-muka yang lain. Nak buat muka yang mana? Saya untuk objek ni, saya suka buat muka yang ini. Kenapa muka itu? Sebab kalau kita tengok objek ni, kita tarik ke pandangan tepi, nampak tak dia jatuh dekat sini? Okey, ni pada atas, dia turun ke bawah 10. Okey, jadi kita akan buat dia turun ke bawah 10. Jadi daripada pandangan atas ini buat dulu garisan dan kemudian ukur 10. Jadi ukur 10. Itu adalah garisannya. Jadi kita lengkapkan dahulu garisan tersebut sebelum kita tekan. Ini adalah tingginya tadi baru 10. Jadi ini adalah garisan muka yang itu. 10. Jadi muka yang ini selesai. Dan untuk pandangan sisi, terus nak selesaikan muka depan. Nampak tak muka yang ini? Muka ini adalah muka yang sama dengan ini. Okey, sekali dia keluar, 2 kali dia keluar. Dan tengok pada pandangan sisi, dia berbentuk condong. Nampak condong? Okey, bila dapat muka condong, nak tahu dia condong atau tidak? Tengok muka pertama. Kemudian kita dapati dia keluar kali kedua dan kita tengok dia ada garisan condong. Jadi muka itu adalah muka condong. Mana dia muka condong? Jadi kita dapati muka condongnya adalah ini garisan yang pertama. Belum berbentuk muka sebab kita belum ukur lebarnya. Lebarnya adalah 20 tadi. Jadi saya ukur 20. Okey, ingat untuk condong kita hanya perlu ukur titik. Jangan ukur kecondongan ni. Okey, itu selesai. Next, kita bergerak kepada muka pada pandangan sisi. Nampak tak muka yang berbentuk kasut ni? Muka tu dah nampak sebenarnya. Ni turun dia, ni turun, ni condong dia, ni condong dia. Yang belum buat adalah muka ini. Okey, berapa lebarnya? Okey, kedalamannya 1, 2, 3. Sama juga macam kat sini. Jadi, kita hanya perlu panjangkan saja objek ini. Dan kita sambungkan dia punya tapak yang ini. Okey, pada pandangan sisi. Tamkan sampai dia bersilang. Okey, selesai. Dan kita buat ketinggiannya daripada pandangan atas tarik ke sisi. Itu adalah tingginya. Okey, lengkap muka dan itu. Okey, muka ini dah lengkap. Muka ini pun dah lengkap tadi. Mana dia? Ini. Dan satu lagi muka pada pandangan atas. Nampak tak kotak ini? Okey, keseluruhan dah siap kecuali muka yang ini. Yang 30 darjah. Jadi kita lengkapkan muka 30 darjah tu. Okey, selesai untuk soalan ini. Soalan lukisan isometri 3 dimensi. Ada ukuran lebar, ada ukuran dalam dan ada ukuran tinggi bagi sebuah objek.